Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Kerajaan Sarawak akan menubuhkan Dana Kedaulatan Sarawak sebagai mengotakkan janji melaksanakan 34 perkara termaktub dalam Manifesto Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12 yang lepas. Menurut Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg, dana tersebut akan mula ditubuhkan selepas kerajaan negeri melantik pakar yang boleh memberi nasihat dalam pertumbuhan dana berkenaan. Kedua, kami dalam parti PBB bersama dengan rakan-rakan dalam GPS akan berusaha dan seterusnya melaksanakan apa yang telah kita masukkan di dalam manifesto pilihan raya kita yang lepas. Di antara perkara-perkara yang baru ialah satunya penubuhan sovereign fund yang akan dilaksanakan oleh kita selepas kita telah melantik pakar yang boleh memberi nasihat kepada kita bagaimana menubuhkan sovereign fund dan mengurus keuangan kita yang lebih mantap untuk masa depan negeri Sarawak. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Tertinggi PBB Sarawak kali ke-13 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Ahad. Dalam perkembangan lain, Ketua Menteri berkata Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS akan membayar deposit berjumlah RM10,000 kepada pembeli rumah golongan B40 dan M40 bermula pada Januari ini. Jadi what we do, only GPS government can do this. We pay the deposit 10,000 by the government. We pay. Dan dari sudut ini kita akan beri peruntukan untuk membantu orang within that category to buy house. Kalau dia umur 27, 28 beli rumah, bermakna payment periodnya panjang. Jadi nyasik mayar banyak. Dan kita mengikut estimate saya waktu saya Menteri Perumahan dulu, the number of unit of houses per year in the market is about 2,500 every year. Rumah yang siap, sama ada dibina oleh kerajaan ataupun private sector, ya. Jadi bermakna kalau dia 2,000 unit ataupun 2,500 unit, you have to allocate about 25 million a year. But insyaAllah we try to get revenue kita ada, jadi kita berilah kepada mereka yang berkendaki ini. Starting from January this year, this month. Ya. Laporan seterusnya, Menteri Pengangkutan 2 Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinep telah turun padang bagi melakukan lawatan kerja ke Tokong Lung Hu Kong di Jalan Pengkalan Musi di sini pada Ahad. Lawatan tersebut bertujuan mengenal pasti keperluan penduduk kampung Musi dan bagi memenuhi permintaan yang menginginkan Tokong Lung Hu Kong menjadi salah satu tempat pelancongan di kawasan berkenaan. Datuk Henry memaklumkan Persatuan Penganut Dewa Lung Hua Kong sebelum ini telah memohon peruntukan bagi membina patung naga terbesar di Sarawak di Tokong itu. Beliau turut menasihati Jawatankuasa Persatuan agar sentiasa menjaga kebersihan kawasan Tokong bagi menarik minat pelancong. Selanjutnya di Marudi, Menteri Muda Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga Adun Marudi, Datuk Dr. Penguang Manggil mengucapkan terima kasih kepada pengundi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Marudi kerana terus memilihnya sebagai wakil rakyat bagi penggal ini. Ujarnya, sokongan ini amat penting untuk memastikan Gabungan Parti Sarawak GPS terus memerintah Sarawak dan membawa lebih banyak pembangunan untuk keperluan rakyat. Berucap dalam majlis kesyukuran pelantikan sebagai Menteri Muda Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan di Dewan Masyarakat Beluru pada Sabtu, Datuk Dr. Penguang berkata sokongan ini akan memastikan politik di Dun Marudi akan terus bersama GPS dan meneruskan agenda pembangunan.
Sementara itu, pengurusi Persatuan Tuai Rumah Beluru yang mewakili Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK Dun Marudik, kaunselor dan rakyat di kawasan Dun Marudik mengucapkan tahniah di atas pelantikan sebagai Menteri Muda, Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Turut mengucapkan tahniah kepada Datuk Dr. Penguang ialah Ahli Parlimen Baram Anyi Ngau. Pada majlis itu juga, Pegawai Daerah Beluru Alfred Geling Aso telah menyerahkan watikah pelantikan lanjutan kepada Penghulu Buan, Gulungan dan Penghulu Benan Pilang, watikah pelantikan lanjutan kepada 53 orang KMKK dan watikah pelantikan baru KMKK kepada David Wen dari Kampung Long Jegan, Si dan Jau Batok dari Kampung Long Teru, Tijar. Di Lawas, proses pemberian vaksin dos penggalak di Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Terusan pada Sabtu berjalan dengan lancar. Pada sebelah paginya, jumlah orang ramai yang datang mendapatkan vaksin dos penggalak sangat menggalakkan sama ada menerusi temujanji atau datang terus ke PPV Klinik Terusan. Ini diteruskan pada sebelah petang apabila ramai penduduk datang mendapatkan vaksin dos penggalak. PPV Klinik Terusan beroperasi bermula jam 8 pagi hingga 3 petang. Beralih ke perkembangan berikut, pihak sekolah telah bersedia lebih awal untuk menghadapi sesi persekolahan yang dibuka semula pada Isnin. Guru Besar Sekolah Kebangsaan SK Tebelu, Zamari PE memberitahu pihak sekolahnya telah membuat persediaan seawal 2 minggu bagi menyambut kehadiran murid ke sekolah dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Jelasnya, para murid disambut oleh guru-guru sejak jam 6.30 pagi dan mereka diiringi untuk menjalani pemeriksaan suhu badan dengan memastikan penjarakan sosial dipatuhi sebelum dibenarkan memasuki kelas. Seorang bapa bernama Jasni Amin ketika ditemui berkata, persiapan pakaian dan peralatan sekolah dilakukan sebaik sahaja diumumkan mengenai pembukaan semula sekolah di Sarawak. Dalam pada itu, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG turut berkesempatan menyampaikan sumbangan set peralatan pengimbas suhu dan pencuci tangan kepada pihak sekolah. Sementara itu, sesi persekolahan bagi seluruh negeri Sarawak dibuka semula pada Isnin setelah tertangguh lama akibat penularan wabak COVID-19. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dalam kenyataan media pada 24 Disember 2021 memaklumkan sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 akan dilaksanakan secara bersemuka tanpa penggiliran bagi Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas SKPK, Murid Berkeperluan Khas MBK dan Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Selain itu, ia termasuk murid prasekolah tahun 1, tahun 2, tahun 6 serta semua murid di bawah program Rancangan Makanan Tambahan RMT dengan norma baru serta pematuhan prosedur operasi SOP yang ditetapkan dalam Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 4. Wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak sempat merakamkan gelagat seorang guru di Sekolah Kebangsaan Temegong Kuching yang menemu bual pelajarnya untuk mendapatkan reaksi mereka pada hari pertama sesi persekolahan. Selamat pagi Haris. Okey, apa perasaan awak hadir ke sekolah? Okey, nanti belajar rajin-rajin, okey? Okey, siapa nama? Apa perasaan awak hadir ke sekolah hari ini? Gembira. Sebab apa gembira? Jumpa kawan-kawan. Oh, jumpa cikgu gembira sih. Okey, selamat belajar. Selamat pagi Faris. Selamat pagi cikgu. Okey, apa perasaan awak hadir ke sekolah hari ini? Gembira. Gembira. Sebab apa gembira? Dapat jumpa kawan. Okey. Awak tadi pergi sekolah naik apa? Kereta. Kereta. Okey, selamat belajar Faris. Apa perasaan adik bila dah buka sekolah tu? Perasaan seronok dan terguncang kerana sekian lama tidak bertemu kawan-kawan. Apa perasaan adik bila dah buka sekolah tu? Saya merasakan happy dan dapat menerima ilmu dan dapat jumpa kawan-kawan dan cikgu. Selamat sekolah kawan-kawan. Selain pelajar sekolah rendah, pelajar sekolah menengah juga turut sama kembali mengikuti sesi pembelajaran secara bersemuka. Menurut pelajar tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Matang Jaya, Tafikah Akila, beliau berasa sangat gembira kerana dapat kembali semula ke sekolah.
Mula kami atas sekolah ya SIP lah. Sebab kami dah lama pergi sekolah, kami SIP pasal kami tengok meja jarak macam dah tak macam apa biasalah, tapi rasa dub lah, jantung juga sebab first time nak. Bagi bapa kepada seorang pelajar tingkatan 2 di sekolah tersebut, beliau berharap pematuhan SOP tetap dipatuhi dalam memastikan risiko jangkitan COVID-19 dapat dikurangkan. Kami harap anak-anak untuk jaga SOP yang betul, jaga SOP, jaga jaraknya semua. Mun ada sakit awal-awal madah dengan cikgu, jangan diam aja lah. Sekurang-kurangnya ada jangkitan lagi di sekolah. Laporan seterusnya, buat julung kalinya Persatuan Kecergasan Kuching KFA telah menganjurkan pertandingan kecergasan Borneo Fit Test 2021 yang berlangsung dengan jayanya pada 8 dan 9 Januari 2022. Pertandingan selama 2 hari itu dirasmikan oleh Menteri Muda Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Snowden Lawan, bertempat di Damai Central dan turut disokong pelancongan Sarawak. Ia berjaya menarik seramai 120 peserta dengan mempertandingkan 6 kategori iaitu skil lelaki dan wanita, terbuka lelaki dan wanita, berpasukan lelaki dan wanita. Menurut penganjur Borneo Fit Test 2021, Gordon Chung dari Persatuan Kecergasan Kuching, pihaknya tidak menjangkakan pertandingan itu mendapat sambutan menggalakkan dari peserta seluruh Malaysia. Beliau dalam pada itu merakamkan penghargaan kepada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP atas sokongan terhadap pertandingan tersebut. Ketika dihubungi pada Ahad, Gordon meletakkan harapan tinggi untuk melihat pertandingan Borneo Fit Test terus berkembang dan menjadi salah satu acara kecergasan terbesar di rantau ini dan akan menganjurkannya di seluruh Sarawak. Kesemua pemenang untuk setiap kategori membawa pulang wang tunai berjumlah RM5,000. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sentiasa mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19 dan segera dapatkan vaksin dos penggala bagi membendung penularan COVID-19. Salam UKAS. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi
di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.